Selamat sejahtera semua. Kami, Kumpulan 3, akan membawakan kepada anda sebuah kupasan yang bertajuk Cabaran dalam Pendidikan dan Bahasa. Kumpulan kami terdiri daripada Akmal, Iqbal, Heman, Adam, Aslam, Hafizuddin dan Yamin. Isu-isu pendidikan dan bahasa sering menjadi perkara yang polemik dalam kalangan rakyat Malaysia. Cabaran dalam pelaksanaan kepelbagaian sistem pendidikan tidak dapat dielakkan. Perkara ini berkait rapat dengan isu sekolah vernakular yang tidak pernah selesai dan sering menjadi kontroversi. Pada awalnya, Tong Chiao Song kuat berusaha dalam mempertahankan sekolah vernakular Cina. Majoriti etnik Cina yang diwakili oleh Tong Chiao Song telah menyatakan bahawa kewujudan sekolah vernakular tidak pernah mengakibatkan polarisasi kaum, telah mempertingkatkan daya saing negara di peringkat antarabangsa dan tidak pernah menjejaskan perpaduan kaum negara. Sehubungan dengan itu, Tong Chiao Song telah meminta kerajaan bersikap terbuka dalam memberi layanan yang sama rata kepada sekolah pelbagai aliran untuk mengukuhkan perpaduan dan mengukuhkan pembangunan negara. Dalam menelusuri tuntutan dan pendirian ini, 3 rukun politik Cina penting perlu difahami bersama. Rukun pertama ialah mempertahankan pendidikan Cina. Menurut Badan Penyelidikan MCA INSAP, perjuangan pendidikan Cina oleh orang Cina sama seperti perjuangan menegakkan Islam oleh orang Melayu. Rukun kedua, mempertahankan penerbitan akhbar Cina. Akhbar bahasa Cina ialah akhbar yang paling banyak dalam pasaran berbanding akhbar bahasa lain. Rukun ketiga, mempertahankan Persatuan Cina, Huatuan. Persatuan Bahasa dan Pendidikan Cina adalah lebih berpengaruh berbanding dengan parti-parti politik Cina yang lain. Terima kasih Haimun atas pembentangan tadi. Jadi saya Hafizuddin dan saya akan teruskan pada bahagian Memorandum Pendidikan Persekutuan Malaya. Memorandum ini dikemukakan oleh Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Kuala Lumpur dengan mendapat sokongan daripada Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina dari negeri-negeri lain. Hal ini telah membawa kepada penubuhan Jiaozhong pada 25 Disember 1951. Antara kandungan memorandum ini adalah bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu perlu diberi layanan yang sama dan disenaraikan sebagai bahasa rasmi. Dan pendidikan Cina hendaklah dijadikan sebagai satu daripada aliran pendidikan negara. Yang seterusnya, saya akan terangkan pula tentang komitmen kerajaan. Yang pertama adalah pemansuhan Seksyen 21 dalam kurungan 1B Akta Pelajaran 1961 di mana ia telah memberi kuasa pada Menteri Pelajaran untuk menutup atau memansuhkan sekolah jenis kebangsaan. Pada tahun 1995, Menteri Pelajaran telah menarik balik kuasa tersebut untuk memenuhi hasrat etnik Cina. Yang kedua, pemansuhan Seksyen 21 dalam kurungan 2 Akta Pendidikan 1961. Pemansuhan seksyen ini dilaksanakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak semasa berkhidmat sebagai Menteri Pelajaran. Dan pemansuhan ini telah memberi kesan sosial dan kesan ekonomi. Kesan sosialnya ia menghasilkan anjakan kepada pendidikan negara khususnya kepada sekolah Cina dan lebih ramai orang Melayu mampu bertutur dalam bahasa Mandarin. Untuk kesan ekonomi pula, ia membantu meneroka perniagaan dengan negara China, memandangkan China merupakan antara kuasa besar ekonomi dunia. Dan yang ketiga, penggubalan Akta Pendidikan 1996. Pendidikan yang disediakan adalah pelbagai dan berskop komprehensif di mana pelaksanaan dasar pendidikan negara perlulah berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dan kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Itu sahaja untuk komitmen kerajaan. Jadi saya akan serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, sistem pendidikan masa kini. Yang pertama, memenuhi keperluan satu Malaysia.
Sistem pendidikan hari ini mestilah memenuhi keperluan satu Malaysia. Hal ini kerana sistem pendidikan pelbagai tidak akan membantu rakyat memahami gagasan tersebut dan sekolah vernacular tidak sesuai lagi. Seterusnya, pelajar etnik Cina berpendidikan Inggeris. Mereka lebih mudah bergaul dengan etnik lain dan ia memudahkan proses integrasi nasional. Pandangan terhadap kewujudan sekolah vernacular. Daripada Haris 1990, ia mengatakan integrasi masyarakat berbilang kaum terhalang apabila kumpulan ras dan etnik yang berlainan mahu mengekalkan bahasa mereka. Kemudian daripada Ramon Navaratnam, ia mengatakan sekolah vernacular membantutkan usaha perpaduan kaum dan sekolah kebangsaan dapat meningkatkan taraf pendidikan negara. Daripada sekumpulan pensyarah dari UUM, mereka mengatakan bahawa kebanyakan pelajar di universiti suka bergaul dengan kaum sendiri dalam segala hal. Baiklah, nama saya Adam Daniel bin Harun Azmar dengan nombor matrik A180601 dan saya akan menerangkan berkenaan dengan kebaikan sekolah vernacular. Antara kebaikan sekolah vernacular, yang pertama ialah ia dapat memberikan nilai tambah kepada rakyat apabila dapat menguasai lebih daripada satu bahasa. Yang kedua, ia dapat memberikan kelebihan kepada rakyat dalam ekonomi global. Dan yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dalam pelbagai sektor, terutamanya dalam sektor pendidikan. Dan yang ketiga, dapat membuka dan memberikan pengalaman dalam pelbagai bangsa untuk memahami bagaimana bangsa lain menjalankan tugas. Kesimpulannya, kerajaan seharusnya menilai semula kewajaran wujudnya sekolah vernacular dan pemasuhan sekolah vernacular secara drastik akan mengakibatkan rusuhan ataupun menaikkan api kebencian terhadap bangsa-bangsa di Malaysia. Dan seterusnya, justifikasi permintaan sekolah vernacular di Malaysia adalah berasas untuk jangka masa pendek, tetapi perlu disemak semula untuk jangka masa yang panjang. Dan yang terakhir, hasrat pendidikan kebangsaan yang ideal wajar menjadi keutamaan rakyat Malaysia.